kongsikan rakaman ni, dan pada masa yang sama saya akan kongsikan skrin sekarang menggunakan Zoom ni. Nanti Puan Zabidah akan bantu untuk memasukkan ya rakan-rakan kita yang tengah masuk ni. Tuan Kamarul pun dah ada bersama kita. Okey, siapa lagi yang boleh bantu? Munzir belum masuk. Okey. Dan okey, saya akan mutekan dulu supaya kalau ada mikrofon yang on tu yang tidak terganggu. Tapi kalau nak bertanya soalan tak apa ya, boleh onkan mikrofon tu kemudian bertanya ya kalau ada soalan-soalan yang penting untuk pencerahan ya. Okey, saya mutekan, lepas tu saya akan kongsikan skrin. Itu dia ya. Perkongsian kita sekarang ni ialah kita melihat yang saya paparkan ni kepada rakan-rakan kita yang baru menyertai kita. Ini adalah daripada paparan kita buat pembelajaran ni secara digital ya. Kalau tengok di atas tu daripada website corpusquran.com. So ini sebenarnya daripada website ya. Kita menggunakan corpusquran.com ni sebagai rujukan ya untuk membincang supaya kita mengenal kalimah-kalimah di dalam Al-Quran ya. So sekarang ni kita masih lagi berkongsi untuk mengenal kalimah-kalimah yang dibangunkan daripada 3 huruf akar Qaf, Waw, Lam ya. Kalau tengok di sini semua kalimah yang dimerahkan ni adalah kalimah-kalimah di dalam Al-Quran yang dibangunkan daripada 3 huruf akar Qaf, Waw, Lam. Sini nampak Qaf, Waw, Lam ya. So kalimah-kalimah ada dalam Al-Quran yang dibentuk daripada Qaf, Waw, Lam tu mengambil bentuk dalam berbagai-bagai bentuk ya. Semua sekali keseluruhan kalimah yang dibentuk daripada Qaf, Waw, Lam ni adalah 1722 kalimah. Yang kita lihat ni sebahagian saja ya. Kita melihat sebahagian daripada 1722 tu iaitu 92 kes, 92 kalimah daripada 1722 dalam bentuk apa? Kumpulan ni dipanggilkan isim masdar. Bahasa Inggeris dipanggilkan verbal noun. Maknanya kalimah-kalimah ni semua ni kata nama lah. Ya, isim masdar semua yang kita tengah lihat kongsikan ni adalah isim masdar ya. Dalam Al-Quran salah satu daripada kumpulan kalimah kata nama dipanggilnya isim masdar ya. Dan sebenarnya senarai yang tuan-tuan lihat on the screen kan ialah dah muka surat 2 dah ya. Muka surat 1 yang ni kita dah habis dah dulu, lebih kurang sebulan lebih kita dah berkongsikan semua kalimah-kalimah isim masdar daripada Qaf, Waw, Lam dalam bentuk qaulan, qaulihim sehinggalah ke hujung sini yang ke-50 qaula ni semua kita sudah kongsikan dulu ya. Sekarang ni kita pergi ke muka surat kedua dan pagi ni sebenarnya kita pun sudah sampai ke ayat ke-46. Ayat surah ke-46 ya. Kita semalam habis mengupas beberapa daripada 37, surah 37, 39, 41, 4 kes ya, iaitu apa dia? Qaulu, al-qaula, al-qaulu dan qaulan. So akhir sekali semalam kita berkongsikan kalimah qaulan yang juga dibentuk daripada Qaf, Waw, Lam ya. Dan dia lam sekarang ni mengambil baris atas bertanwin ya, mengambil baris atas yang bertanwin ya. So semalam pun kita sudah berkongsi, so bila kalimah Qaf, Waw, Lam menjadi qaulan bermakna dia mengambil i'rab yang mansub ya. Mansub tu bermakna apa? Accusative. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris accusative. Bahasa Melayu pun sekarang ni pun dah panggil accusative ya. Arab dia mansub. Ya, ini adalah kalimah yang mansub. Mansub tu status dia ya. Ada kalimah kalau lam tu baris hadapan kita panggil status dia marfu' iaitu nominatif. So ini nominatif
Yang ni adalah accusative. Kalau di baris bawah pula macam ni, dia status dia ialah majrur ataupun kita panggilkan genitive. Ya. So kata nama ada 3 saja ya. Hadapan, atas ataupun bawah. Ya. Itu saja ya. Baris pun ada 3 je. Atas, ya, hadapan dan bawah. Mansub, marfu', majrur. Itu saja case ya. Cuma kita nak faham ya, kenapakah kalimah tu mengambil status sama ada marfu' ataupun mansub ataupun majrur di dalam ayat tu ya. Dia bukan suka-suka saja, tak. Dia grammar dia macam tu. Ya, untuk memenuhi keperluan grammar dia ya, nahwu bahasa tu. Okey, so hari ini kita sambung kepada ayat yang inilah. Allazina haqqa alaihimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim. Itu ayat dia. Ayat apa tu? Ayat surah 46 ayat ke-18. Yang ni surah dia, ini ayat dia, ini nombor perkataan tu, kalimah tu nombor berapa di dalam ayat tu? Dia nombor 5 ya. Bermakna al-qawlu ni adalah kalimah yang nombor 5 di dalam ayat tu ya. Okey. So bermakna kalau kita pergi ke ayat tu, kita tengok tekan di sini. Ya. Kenapa dikata nombor 5? Ini ayat yang sebenarnya ya. Jadi kita tengok. Ulaika ni kalimah yang pertama, allazina yang kedua, haqqa yang ketiga, alaihim yang keempat. So al-qawlu adalah yang kelima. Sebab tu tadi dia 46, 18 dan 65. Sini kita tengok 46, 18 dan nombor 5. Bermakna al-qawlu ni adalah kalimah yang kelima di dalam ayat ni ya. Dia bermula dengan ulaika ya. So dalam paparan tadi dia tidak dia tidak nyatakan ulaika seolah-olah dia nombor 4 ya. Kita kena check balik ya. Dia sebenarnya adalah ada sini ada ulaikal ladzina haqqa alaihimul qawlu. So dia nombor 5 ya. So sekarang cuba kita mengenal kenapa dia mengambil lam tu baris hadapan, bukannya baris atas dan bukannya baris bawah. So bermakna kalimah ni kita boleh terangkan dia sebagai apa? Dia ingat balik semua kalimah-kalimah ni adalah isim masdar ya. Isim masdar wazan 1. Kemudian dia ada alif lam ta'rifah, maka kita terangkan dia sebagai isim masdar ma'rifah. Ya. Macam ini tadi dia isim masdar juga, tapi dia bukannya ma'rifah sebab dia tidak ada alif lam ta'rifah. So yang ni kita panggil isim masdar yang nakirah. Ya. Dan bila i'rab dia baris atas, dia i'rab dia mansub. Yang ni pula isim masdar juga yang ma'rifah, tetapi i'rabnya di sini ialah marfu'. Marfu'. Itu cara mengenal kalimah. Ya. Itu status dia ya, jenis dan status dia, tetapi kalimah tu juga ada fungsi dia di dalam kalimah dalam ayat tu ya. Sebab itulah dia mengambil lam baris depan menunjukkan statusnya yang nominatif, yang marfu'. Kerana apa? Kerana dia juga berperanan sebagai pelaku. Pelaku ya, dua, D-O-E-R, dua. Pelaku, iaitu bahasa Arab dia fa'il ya, fa'il. Fa'il mesti ada kata kerja dia. Ya, so dia adalah fa'il kepada kata kerja apa? Haqqa. Ya. Haqqa mesti ada kata fa'il dia. Jadi haqqa fa'il dia mana? Al-qawlu. Ya, itu bentuk grammar ya, nahwu ayat. Ayat-ayat Al-Quran. Bila ada fa'il mesti ada kata kerjanya. Bila ada kata kerja mesti ada fa'il dia ya. Sebab bila satu perbuatan berlaku mesti ada orang yang melakukan perbuatan tu. So cuma kita nak tahu yang mana satu je di dalam ayat tu. Ya. Dan bila dia menjadi fa'il kepada kata kerja,
dia fa'il tidak boleh mengambil i'rab selain daripada marfu'. Ya, dia tak boleh mengambil baris atas, dia tidak boleh mengambil baris bawah. So dia mesti mengambil baris hadapan. Bermakna statusnya marfu'. Itulah kenapa al-qawlu ni mengambil lam baris hadapan, ya. Dan keduanya ialah kenapa dia tidak ada bertanwin. Sedangkan yang ni tadi ada tanwin. Okay, itu pun ilmu yang perlu kita belajar juga supaya kita kenal. Qaulan dia bertanwin sebab dia tidak ada alif lam ta'rifah. Dia tidak ada alif lam ta'rifah, dia isim nakirah, dia bertanwin. Tetapi di sini dia bukan isim nakirah, dia adalah isim ma'rifah kerana ada alif lam ta'rifah. So ini adalah kata nama ma'rifah yang kita panggil isim ma'rifah. Nah, isim ma'rifah tidak boleh mengambil tanwin, ya. Isim nakirah yang bertanwin apabila ditambahkan alif lam ta'rifah dia akan gugur tanwinnya. Bermakna kalimah ni kalau tak ada alif lam ni, ya, nak dijadikan bentuk nakirah dia akan jadi apa? Qaulun. Dia ada apa? Ada tanwin dhammah. Kalau tidak ada alif lam ta'rifah, itu bentuk nakirah. Macam nilah, bawah ni ada ni. Qaulun, itulah kalau dia bentuk nakirah. Tidak ada alif lam ta'rifah. So qaulun adalah nakirahnya, al-qaulu ialah makrifahnya. Itu identiti, ya, kita perlu mengenal. Dan ada sebab kenapa dalam Quran tu akan menggunakan isim makrifah, dan ada sebab mengapa menggunakan isim nakirah, ya. Okey, nanti kita akan terangkan di sini kenapa nakirah. Sini dia adalah apa? Isim makrifah kerana makna kepada perkataan ini sudah dikenal pasti. Dia khusus. Dia bukannya umum saja. Bila Allah kata allazina haqqa alaihimul qawlu, maknanya al-qawlu tu Allah dah tahu yang mana satu. Ya, Allah boleh rujuk yang mana satu al-qawlu tu yang nak diceritakan, dikaitkan di dalam ayat ini. So dia mesti mengambil ciri makrifah, bukannya nakirah. Kalau nakirah dia tak boleh pakai, ya, sebab tak boleh umum dah dalam ni. Dia mesti sudah tepat, ya, boleh kenal pasti, boleh cari yang mana yang dimaksudkan tu. Itu sebab tu dia menggunakan makrifah. Jadi banyak maklumat yang kita perolehi daripada perkataan, daripada penulisan dia, huruf-huruf dia, konstruk dia dan juga baris dia, ya. So banyak ilmu yang kita, maklumat yang kita boleh keluarkan daripada sini, ya. Itulah kemahiran mengenal kalimah yang sangat penting, ya, supaya kita mengenalnya dalam konteks ayat tu. Begitu juga dengan kalimah-kalimah lain, apabila kita mengenal, maka bolehlah kita memahami ayat ni walaupun kita tidak melihat terjemahan dia, sebab kita sudah kenal setiap kalimah ni. Macam kita baca bahasa Inggeris lah, ya. Kenapa kita faham bahasa Inggeris? Sebab kita faham, kenal kalimah-kalimah di dalam ayat tu. Begitu juga Al-Quran, kita sepatutnya mengenal tiap-tiap kalimah, ya, di dalam tu. So sini al-qaulu ni dia adalah isim masdar makrifah yang marfu', yang berfungsi sebagai fa'il, ya, fa'il kepada kata kerja haqqa. Haqqa ni maknanya telah pun menjadi kenyataan. Itu makna haqqa. Telah pun menjadi kenyataan. Apa yang menjadi kenyataan? Fa'il dia ni lah. Ya. Jadi perkataan-perkataan yang dimasukkan perkataan ni adalah perkataan Allah, ya. Apa amaran Allah kepada sesuatu ummah tu, nasihat, ya, dan panduan tu sebagai contoh, itulah al-qaulu, ya, yang mana kita faham sebagai firman Allah, ya. Allah berfirman, ya. Kalau nak lebih tegas sekali, sebenarnya Allah memberi amaran, ya, jangan buat itu, jangan buat ini dan sebagainya. Ataupun perkataan juga boleh dalam bentuk nasihat, ya. Wahai orang-orang yang beriman, lakukan ini, lakukan itu. Itu sebagai arahan ataupun
nasihat, ya, ataupun Allah juga berfirman dengan mengatakan apa, balasan, ganjaran kepada perbuatan-perbuatan yang baik. Apabila manusia ni melakukan perbuatan yang baik, ya, Allah kata sebagai contohnya, Allah kata wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka tidak ada ketakutan mereka ni dan mereka tidak berduka cita. Itu berita baiklah tu. Ya. Apabila manusia tu membuatkan kerja baik, Allah kata wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Itu al-qaulul tu. Jadi tetapi dalam konteks ayat ni lebih kepada ya, dalam konteks ini ialah lebih kepada amaran, ya. Al-qaulu ni amaran dan juga pelaksanaan amaran tu. Itu yang dimaksudkan dalam ayat ni. Ya, Allah kata allazina, orang-orang yang, ya, haqqa, telah pun berlaku, ya, ataupun telah pun menjadi kenyataan alaihim, ke atas mereka. Apa yang telah menjadi itu fa'il dia kat sini, ya, iaitu perkataan-perkataan Allah itu telah pun berlaku. Bila kita menterjemahkan, kita boleh terjemahkan dengan al-qaulu dulu, iaitu itulah orang-orang yang perkataan-perkataan Allah telah pun berlaku, telah pun menjadi kenyataan alaihim, ke atas mereka. Itu maksudnya perenggan yang pertama tu, ya. Okey. Dan sambunglah. Jadi perkataan yang Allah acukan tu kepada siapa? Fi umamin. Di dalam ummah itu. Ya, umamin tu adalah ummah lah. Satu bangsa, satu kaum, ya, satu keturunan, ya, satu kumpulan manusia, ya. Qad khalat, yang telah pun berlalu. Maknanya peristiwa ni sudah, ya, sudah berlaku, ya, min qablihim, sebelum dari mereka, ya. Min qablihim, mana pula perginya ni? Dia pergi ke muka satu lah. Okey, semula. 46 tadi, ya. Sini. So maknanya peristiwa ni telah pun berlaku. Allah nak jadikan sesiapa yang baca ayat ni sebagai ibrah, ya, peringatan, ya, supaya kita kena prihatin, ya. Semua amaran-amaran Allah tu pasti akan berlaku, ya, dan telah pun berlaku, ya, kepada umat-umat yang sebelum ini, ya. So kalau kita nak detail tu, kita boleh tengok, pertamanya kita akan tengok ini, dia akan paparkan ayat tu. Bila kita tekan di sini ada baris bawah tu, maknanya ada hyperlink, ya. Tekan di situ dia bawa kepada ni ayat yang sebenarnya, ya. 46:18, ya. Ayat dalam surah 46, surah 46 ialah surah apa? Al-Ahqaf. Sini ada tulis Al-Ahqaf. Inilah Al-Qaul adalah daripada qaf waw lam, ya. Ni dia punya huruf akar dia, ya. Triliteral root, qaf waw lam, qaf waw lam. Inilah yang maknanya al-qaulu ni adalah dibangun daripada 3 huruf akar qaf waw lam, ya. Yang bermakna word. The word maknanya perkataan lah. Ya. So ini ayat yang sebenarnya tadi dia menunjukkan hanya sebahagiannya, sampai ke mana? Sampai ke sini saja, min qablihim. Tapi sebenarnya ayat tu ada sepenuhnya ialah yang inilah. Ulaikal ladzina haqqa alaihimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal ins. Innahum kanu khasirin. Itu ayat yang sepenuhnya, ya. Itu mana kita nak fahamkan konteks al-qaulu tu, kita mesti fahamkan dalam konteks keseluruhan ayat tu, ya. Di mana Allah kata apa? Ulaika ni, mereka itulah allazina, orang-orang yang haqqa alaihimul qaulu, ya, perkataan Allah ke atas mereka itu benar-benar telah berlaku. Ya, kalau tengok bahasa Inggeris punya translation, dia kata the word has come into effect. Itu maksud dia,
yang perkataan-perkataan Allah tu telah pun benar-benar berlaku ya ke atas mereka fi umamin, ya, ke atas ataupun di antara dalam umamin ialah ummah, ya, qad khalat, yang telah pun berlalu min qablihim, sebelum mereka, minal jinni wal ins, ya, daripada kalangan jin dan manusia. So maknanya perkataan-perkataan Allah ni bukannya untuk manusia saja, ya, juga untuk kalangan jin, ya, sebab jin ni macam manusia, cuma beza jin dengan manusia ni boleh nampak. Jin dia makhluk Allah juga, dia juga ada nation dia, ada ummah dia, ada negeri dia, ada kampung dia, ada bangsa dia, ya. So jin adalah juga makhluk Allah yang diberi tugaskan oleh Allah untuk, ya, pada masa dulu untuk mentadbir alam ni, ya. Sebelum manusia ni sebenarnya yang mentadbir alam ialah kalangan jin, tetapi mereka juga gagal, ya. So bila gagal itu yang dimasukkan, ya, Allah telah menghukum mereka, ya. Innahum, sesungguhnya mereka, kanu, telah pun, bahasa Inggeris kanu ialah were lah, ya, W-E-R-E, were, telah pun, khosirin, orang-orang yang rugi, ya. Tengok bahasa Inggeris dia, kalau itu they were losers, orang yang rugi disebab oleh perbuatan mereka tu yang tidak menepati kehendak Allah, ya. So ini sebagai ibrah kepada orang yang membaca, kita yang membaca ayat ni. So kita kena faham konteks tu supaya dia jadikan peringatan kepada kita. So kita pun jangan lalai macam mereka-mereka yang dulu-dulu ni, ya, kerana jika lalai dan Allah akan menzahirkan, ya, amarannya dalam bentuk siksaan, dalam bentuk ujian, ya, kepada kita semua. Okey. Itu mana allazina haqqa alaihimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim. Okey, al-qawlu, ya, adalah isim masdar wazan satu ma'rifah yang marfu'. Okey. Cuba kita tengok yang kedua pula, wa qaulun. Okey, sekarang ni kalimah ni sebenarnya satu kalimah, ya. Wa qaulun adalah satu kalimah, ta'atun satu kalimah, ma'rufun satu kalimah, ya. Cuba kita tengok wa qaulun ni agaknya kalimah yang berapa di dalam ayat tu, ya. Mungkin ini sebahagian pada ayat saja, ya, bukan keseluruhan ayat, diambil sebahagian daripada ayat je. So kita tengok ayat tu ayat apa, iaitu 47 ialah surah Muhammad, ayat 21, dan dia kalimah yang kedua. So bermakna betul kedudukan dia ialah kalimah yang kedua, ya, tetapi kemungkinan selepas ma'rufun ni ada sambungan lagi, ya. Ayat dia mungkin panjang. Macam mana kita nak melihat ayat yang sepenuhnya? Sama saja, iaitu kita pergi ke sini, tekan dia word ni, ada hyperlink ni, ya, so dibawa ke ayat tu. Ni yang ayatnya sebenarnya, ya, sampai ke akhir ayat dia, iaitu ta'atun wa qaulun ma'ruf, ya. Dia ada waqaf jaiz di sini, diambil sebahagian saja untuk senarai tadi, ya. Tetapi sebenarnya ayat itu adalah sebahagian daripada ayat, sehinggalah khairul lahum, ya, fa iza azama al-amru falau sadaqallaha laka na khairul lahum. Itu ayat yang sepenuh. So di manakah qaulu tadi? Ayat qaulun, di sinilah wa qaulun ma'rufun, ya. So diambil sebahagian yang untuk perbincangan, ya, kita. So kita boleh balik ke paparan tadi, ya, di sini. Okey. So sekarang ni dia mengambil bentuk apa? Waw ni satu kalimah, dan qaulun ni satu kalimah. Bermakna kalimah yang kedua ni adalah gabungan dua kalimah, ya. Ada kalimah yang berlainan. Satu waw ni adalah kalimah harfun, kalimah partikel. Qaulun ni kalimah isim, kalimah kata nama yang nakirah. Sekarang ni dia nakirah, tetapi i'rab dia sama dengan di atas tadi, dia yang marfu'.
Ya, yani marfu' ma'rifah. Yani marfu' nakirah. Okey. Makna sama iaitu perkataan, ya. Kita tengok di tepi pun sama. Ini pengenam makna dia, the word. Ya, dan yang ni ialah bezanya al-qaulun biasanya dia bukan menunjuk kepada satu, dia menunjuk satu kumpulan beberapa perkataan yang dikumpulkan menjadi bentuk singular. So, kenapa dia mengambil bentuk sini ialah kerana dia adalah apa yang dipanggilkan dalam konteks grammar maktuf, ya, maktuf. Maktuf ni ialah tambahan. Tambahan kepada siapa? Kepada kalimah sebelumnya. Ni dia. Ta'atun adalah satu kalimah, satu item. Kemudian dalam ayat ni nak tambah lagi satu item lain, ya, iaitu qaulun. So, qaulun ni adalah tambahan kepada ta'atun. Apakah yang berfungsi untuk menambahnya ialah waw atifah ni. Ini dipanggilkan waw atifah, ya. Ain, alif, ta baris bawah, fa baris atas, ta marbutah baris tanwin depan. Qa'ifatun. Ini dipanggil waw atifah. Waw atifah ni maknanya fungsi dia apa? Menambah. Yang ditambah ialah qaulun ni bukan setakat dia tambah, kemudian dia selaraskan identiti dia dengan kalimah yang nak ditambahkan tadi. So ta'atun ni tak cukup dalam ayat tu, Allah tambah lagi, ya, iaitu qaulun. Itu dipanggilkan ma'tuf. Yang ini dipanggilkan ma'tuf ilaihi. Arab dia lah, ya. Apa maksud dia? Maktuf ni ialah tambahan, item tambahan. Maktuf ilahi, item yang kena tambah. Yang kena tambah ni, yang ni lah. Apa tambahan dia? Ialah qaulun. Itulah peranan waw. Sebab itulah ada waw di dalam ayat ini, ya. So, bila dia tambah, dia mesti selaras. Apa dia masukkan selaras? Tengok ta'atun ni jenis apa? Dia adalah isim nakirah yang marfu'. Ya, dia tidak ada alif lam ta'rifah, so dia isim nakirah dan dia mengambil tanwin dhammah, bermakna dia marfu'. So bila ditambah, tambahan tu mesti selari dengan dia, diselaraskan. So bermakna qaulun ni kena juga mengambil ciri yang nakirah dan marfu', supaya dia selaras dengan ta'atun tadi. Itulah peranan waw atifah di dalam Al-Quran, ya. So seluruh Al-Quran tu dia menggunakan kaedah yang sama apabila mau ditambahkan, ya, satu lagi item di dalam ayat itu, ya. Kemudian qaulun ni Allah nak ceritakan sifat dia, ya, yang ditambahkan kepada ta'atun ni. Ta'atun ni apa dia? Ketaatan, ya, ketaatan. Taat tu sebenarnya daripada bahasa Arab juga, ta'atun, ya. Jadi Allah tambahkan dengan perkataan ataupun percakapan, ya. Percakapan yang macam mana? Yang ma'rufun. Okey. So sekarang ni ma'rufun, ya, dia berfungsi sebagai apa? Dia sebagai isim sifat kepada qaulun. Tadi qaulun tu berfungsi sebagai maktuf kepada ta'atun, ya. Kemudian item nombor 2 ni Allah nak ceritakan dia, terangkan kepada kita. Yang nak ditambahkan pada ta'atun ni perkataan-perkataan yang macam mana? Perkataan-perkataan yang ma'rufun. So bermakna sebenarnya ada 2 item je dalam perenggan ni, iaitu satu ta'atun, yang keduanya qaulun ma'rufun, ya. So ma'rufun ni bukan maktuf, ya, bukan yang tambahan. Yang tambahan sekali ni, ini dipanggilkan maktuf lah, ya. Maktuf asal ialah qaulun, tapi apakah ciri qaulun? Ialah ma'rufun. Dia adalah isim sifat, adjektif kepada qaulun. Itulah konstruk, ya, ayat ni. Jadi Allah kata dalam konteks ayat tu, Allah kata ta'atun wa qaulun ma'rufun. Iaitu ketaatan dan juga perkataan-perkataan yang baik.
Ya, itu yang yang digunakan dalam ayat ini. Jadi kita lihat ya, maktuf kena selaras dengan maktufun ilahi dia ta'atun, ma'rufun kata sifat juga kena mengikut perkataan yang nak disifatkan, ya. Yang nak disifat itu kita panggil dia apa? Mausuf. So qaulun juga berperanan sebagai mausuf kepada ma'rufun, ya. So ma'rufun mesti mengikut ciri-ciri qaulun, ya. Sebab itulah qaulun ni nakirah, jadi ma'rufun juga nakirah, ya. Qaulun mengambil i'rab yang marfu', jadi ma'rufun pun mengambil i'rab yang marfu'. Qaulun ni singular, jadi ma'rufun pun singular. Qaulun ni muzakkar, dari jenis jantina dia, jadi ma'rufun pun muzakkar. Itulah pertalian di antara isim sifat. Ya. Tekan pergi situ pula, ya. Mana dia tadi? Yang ni. Ya. Pertalian di antara isim sifat dengan mausufnya, dia mesti mengikut dalam 4 perkara. Ya, nakirahnya dia kena ikut, jantinanya dia kena ikut, bilangannya dia kena ikut, dan akhir sekali i'rabnya dia kena ikut. Ya, i'rab dia marfu', yang ni pun kena marfu' juga. Itu cara kita mengenal, ya, kalimah-kalimah. Bila kita faham dan kenal kalimah tu, barulah kita memahami macam apakah yang sebenarnya makna yang tepat kepada kalimah yang digunakan di dalam ayat Quran itu. Ya, insya-Allah sekarang dah 7.48, ya, kita sudah sampai ke hujung perkongsian kita pagi ni, ya. Biasanya kita ada perkongsian selama setengah jam, ya, 7.15 hingga 7.45, ya. So kita boleh berhenti di sini dan kita akan sambung hari Khamis, ya, hari Khamis minggu depan, sebab Rabu, Selasa, Rabu pula, Isnin, Selasa dan Rabu kami dalam perjalanan, ya, on travel dengan ke Kedah. Jadi mungkin pagi tu mungkin rushing sikit kalau nak aturkan kelas ni. Jadi kita bercuti 3 hari, Sabtu dan Ahad memang kita tidak ada kelas ni lah. Kita buat kelas ni Isnin hingga Jumaat pagi, ya, 7 suku hingga 7.45. So minggu depan kita bercuti dan kita akan sambung balik hari Khamis pagi 7.15 pagi macam biasa ni, selepas solat subuh, dan kita akan kupaskan pula kalimah al-qawli, ya, dalam ayat yang ni, ya. Wa la ta'rifannahum fi lahnil qawli, ya. So kita akan bincangkan kenapa dia mengambil lam baris bawah ni dalam konteks ayat ini, ya. Ini ayat ke berapa? Ayat yang ke juga surah Muhammad, ayat ke 30, ya. Ada 2 kes ni di dalam surah Muhammad, ya. Satu ayat 21 tadi dan satu lagi dalam ayat ke 30, dan seterusnya kita akan sambung ke surah-surah yang lain, contoh-contoh dalam surah lain, ya. InsyaAllah kita akan sambung pada hari Khamis, ya. Kalau tengok di sini bentuk dia apa? Yang ni bentuk i'rab dia sama dengan bawah ni, lam baris bawah, bermakna yang ni mengambil status yang majrur, yang ni pun status yang majrur, dan sini pun sebenarnya status majrur juga. Cuma bezanya ialah yang ini bertanwin, yang ni dua ni tidak bertanwin. So nanti kita akan bincangkan, ya, kenapa ada yang bertanwin dan ada yang tidak bertanwin, ya. So dia punya peraturan tu sama saja, ya. Yang mana juga berlaku di sini tadi. Yang ni tidak bertanwin, yang ni bertanwin, ya. So tadi pun kita telah terangkan dia bertanwin sebab dia ada alif lam ta'rifah. Sini ini tidak ada tanwin sebab ada alif lam ta'rifah, dia isim ma'rifah. Sini dia bertanwin kerana dia bukannya isim ma'rifah. Jadi itu yang berlaku di sini juga, ya. So kedua-dua ni adalah isim ma'rifah.
ada alif lam ta'rifah, tetapi di bawah ni isim nakirah. Sebab itulah dia mengambil tanwin. Walaupun i'rab dia sama, iaitu i'rab yang majrur. Ya, insyaAllah kita berhenti sini dulu sebab selepas ni ada nak beri laluan kepada rakan-rakan kita yang ada kelas lain ya, nak diteruskan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Rahmatullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, so kita jumpa Khamis ya, minggu depan ya, pagi. 3 hari cuti, Isnin, Selasa, Rabu. Lepas tu kita akan sambung hari Khamis, Jumaat seperti biasalah minggu depan, insya-Allah. Okey. Terima kasih Doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi tak sempat nak tanya tapi laju